Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arju an takuna fi sihatin jayyidatin ma'ailatikum jami'an insyaallah. Al-yawm sanadrus mawdu'an jadidan wa huwa at-tarakib. Okay, insyaallah hari ini kita akan mempelajari atau masuk tajuk baru iaitu at-tarakib. Okey, masih lagi di topik yang ke-8 iaitu Al-Miyah Masdarul Hayah. Okey, Al-an iftahu al-kitab safhah mi'ah wa wahid wa tis'un. Mi'ah wa wahid wa tis'un. Okey. Linara at-tarakib. Okey, at-tarakib. Ingat lagi tak apa maksud at-tarakib? Okey, at-tarakib bermaksud frasa. Maksud frasa. Okey. Kita tengok dekat at-tarakib yang pertama. At-tarakib yang pertama adalah okey, at-tarakib pertama adalah a'dha'ul mujtama'i. A'dha'ul al-mujtama'i. Okey, maksudnya adalah okey. A'dha' maksudnya anggota. Okey, anggota. Al-mujtama' maksudnya masyarakat. Okey, anggota masyarakat. Okey, ataupun kita boleh kata ahli masyarakat ke. Okey, maksudnya dekat sini the membership of community. Okey, al-mujtama' kita dah tahu maksudnya masyarakat. Kita belajar masa dekat bahagian al-kalimat. Okey, jadi a'dha' al-mujtama' maksudnya anggota masyarakat ataupun ahli-ahli masyarakat. Okey. Okey. Yang kedua at-tarkib asani ma'un nahari. Ma'u an-nahari. Okey. Masa pelajaran kita minggu lepas, okey, ada yang tanya al-miyah, okey, maknanya al-miyah, apa beza al-miyah dengan ada yang ada hamzah? Iaitu ana rasa dia nak cakap dengan al-ma'. Al-ma'. Apa beza dia? Okey. Al-miyah ni adalah jamak bagi al-ma'. Okey, jadi maksudnya dia kat sini al-ma'u jamak kepada al-miyah. Al-ma' maksudnya al-ma' jamak dia al-miyah. Okey, afwan, okey. Maksudnya dia kat sini al-ma' adalah mufrad, al-miyah adalah jamak. Itu beza dia. Jadi kita tengok dekat sini ma'un nahri. Ma' maksudnya air. Kita dah tahu. An-nahri pun kita dah tahu iaitu sungai. An-nahri kita belajar juga masa dekat unit kalimat. Jadi ma'un nahri bermaksud air sungai. Okey, ma'un nahri bermaksud air sungai. Atas ni air sungai. Okey, air sungai. Air sungai. Okey. Air sungai. Okey. Kita tengok yang ketiga. Salis. Ma'u al-hanafiyati. Ma'u al-hanafiyati. Okey, yang ni pun sama. Ma' bermaksud air. Al-hanafiyah maksudnya apa? Pilih ataupun paip. Di sini kita kata air paip. Air paip. Okey. At-tarkib ar-rabi'. Okey, at-tarkib ar-rabi'. Okey. Ma'ul matar. Ma'ul matari. Okey. Al-matar maksudnya apa? Hujan. Ma' air. Jadi air hujan. Air hujan. Okey, seterusnya. Yang kelima, at-tarkib al-khamis. Faslu syita'i. Faslu syita'i. Kalau dekat al-kalimat kita belajar tentang asyita sahaja.
Tapi dekat at-tarakib kita ada new term ataupun new mustalah. Yang ini mustalah jadid iaitu faslus syita'i. Okey, faslu maksudnya musim, asyita maksudnya sejuk. Musim sejuk. Sejuk. Okey, Ustazah, boleh ke kalau kita nak guna perkataan syita sahaja? Boleh. Tapi kalau kita nak kata nak tambah lagi perkataan, contohnya musim sejuk, jadi kita letaklah faslu syita. Okey, faslu syita. Okey, seterusnya kita ada musim faslu saif. Saif maksudnya panas. Jadi faslu saif maksudnya musim panas. Musim panas. Okey, faslu saif bermaksud musim panas. Kemudian kita tengok seterusnya al-mataru al-ghaziru. Al-mataru al-ghaziru. Al-mataru al-ghaziru. Al-matar maksudnya apa? Yes, hujan. Macam atas tadi kita dah guna matar tapi kita kata air hujan. Tapi yang ni al-matar al-ghaziru maksudnya hujan yang lebat. Al-ghaziru maksudnya lebat. Okey, dekat sini dia nak sifat. Kita gunakan sifat sebab dia tarkib mati. Jadi kita kena sama. Al-matar al-ghaziru. Dua-dua kena ada alif lam. Jadi al-ghaziru bermaksud yang lebat. Hujan yang lebat. Okay, kalau kita nak cakap hujan tu terlalu lebat, kita gunakan al-mataru al-ghaziru. Okay, kalau hujan tu biasa kita cakap al-matar sahaja. Okay, kemudian ada al-bahrul wasi'. Al-bahrul wasi'. Okay, al-bahru maksudnya laut. Al-wasi' maksud al-wasi'. Okay, maksudnya luas. Jadi ini maksudnya laut yang luas. Laut yang luas. Okay. Kemudian seterusnya an-nahrut tawilu. An-nahrut tawilu. An-nahru at-tawilu. An-nahru maksudnya sungai. Okay, ni semua dah maklum. Apa maksud tawil? Tawilun. Okay, tawilun maksudnya panjang. Okay, sungai yang panjang. Sungai yang panjang. Okay, sungai yang panjang. Sungai yang panjang. Kemudian kita tengok yang di bawah ini. Seterusnya al-ma'u al-musallaju. Al-ma'u al-musallaju. Kalau kita tengok gambar, ada air batu dalam cawan tu. Jadi dekat sini dia nak cakap air yang sejuk. Air yang sejuk. Jadi kalau kita kata air sejuk lah. Kalau kita cakap air sejuk, kita guna al-ma'u al-musallaju. Okey. Jadi kalau lepas ni kalau kita nak minta dekat kawan kita, kawan kita tanya nak air sejuk ke panas? Okey, nanti kita akan jumpa air panas dalam bahasa Arab apa. Jadi kita cakap lah uridul ma'u al-musallaj. Okey, air sejuk. Kemudian al-ma'u al-malih. Al-ma'u al-malihu. Okey. Sebelah kalau ikut gambar ni, sebelah tu adalah garam. Jadi dekat sini sebab maksud al-ma'u al-malih bermaksud air masin. Air yang masin atau air masin. Okey, air yang masin. Okey, maksudnya dekat sini dia kata dalam air tu ada garam lah. So sebelah tu ada garam. Air yang masin. Kemudian ba'dahu al-ma'u as-sakhinu. Al-ma'u as-sakhinu. Okey. Yang ni lawan kepada al-ma'u al-musallaj. Okey, lawan ni jadi air panas. Air panas ataupun air yang panas. Okey, jadi kalau masuk exam contohnya, apa lawan, apa mudadat? Okey, contoh dia tanya soalan dia, ma al-mudadat. Ingat al-mudadat maksudnya kata lawan. Ma al-mudadah lil kalimah
apa kata lawan. Al-mudhadah maksudnya kata lawan lil kalimah bagi perkataan al-musallaj. Contoh dia tanya. Okey. Jadi kalau dia tanya kita boleh jawab apa? Okey. Jawapan dia jawab adalah as-sakhim. As-sakhim. Okey. As-sakhinu. Okey. Talihu, kita tengok pula. Kita tengok bawah dia sikit. Oops. Okey, tengok ni. Okey. Yang bawah ni kita ada al-ma'u al-hulwu. Al-ma'u al-hulwu. Okey, ingat tak apa maksud al-hulwu? Okey, al-hulwu kita belajar masa dekat tajuk yang lepas, topik lepas tentang ubat. Dia adalah kata berlawanan bagi pahit. Okey, yang maksud al-hulwu, al-hulwu maksudnya manis. Ni kan air sirap. Air sirap rasanya apa? Manis. Jadi kat sini dia kata air yang manis. Al-ma' maksudnya air yang manis. Air yang manis. Okey. Summa. Kita ada al-ma'u al-azmu. Al-ma'u al-adbu. Okey, apa maksud al-azbu? Okey, kalau tengok al-azbu, kita akan rasa macam, air yang azab? Bukan. Yang azab tu adalah al-azabu. Ada alif selepas huruf zai. Huruf zal. Tapi kalau al-ma'u al-azbu maksudnya air yang segar. Air yang segar ataupun fresh water. Biasanya al-ma'u al-azbu ni kita boleh dapat daripada bukit. Macam air bukit. Okay. Air yang fresh lah. Okay. Wal akhir dan at-tarkib al-akhir huwa al-ma'u al-hamidu. Al-ma'u al-hamidu. Kalau kita tengok dekat gambar ni, dia ada bagi gambar limau. Limau dia punya rasa apa? Rasa dia adalah masam. Okey, rasanya adalah masam. Jadi dia kata kat sini, dia nak cakap dekat sini air yang air yang masam. Sahih. Air yang masam. Satu didatangkan dengan gambar limau. Okey. Okey. Kemudian kita tengok dekat sini. Okey, kita dah habis dah semua tarakib. Clear balik. Okey, semua dapat catat maksud-maksud bagi setiap perkataan sebab latihan yang akan bagi lepas ni semua berkaitan dengan tarakib yang kita akan belajar ni, yang kita dah belajar ni. Okey, kalau antum dah tahu apa maksud dia, so senanglah untuk antum untuk buat wajibat selepas ini. Okey, jadi anda akan clear. Okey. Kita tengok dekat sini. Apa yang anda nak terangkan di sini adalah okey. Macam biasa, bila kita belajar tentang at-tarakib, okay, kita akan jumpa dengan jenis-jenis tarakib. Jadi dekat sini kita ada dua jenis ataupun isnan anwa' min anwa' at-tarakib. Kita ada dua jenis. Hunaka naw'an, dua jenis naw'an minat tarakib. Okay. An-naw' al-awwal. Okay, kalau antum perasan dekat sini an-naw' al-awwal, jenis pertama adalah tarkib. Okay, tengok. Semua jenis yang ni depan dia tak ada alif lam dan kedua adalah lam. Maksudnya dekat sini naw' dia adalah at-tarkib al-idafi. At-tarkib al-idafi. Okey, dan an-naw' as-sani, jenis yang kedua pula adalah kalau kita tengok laula hasna, kalau kita tengok satu persatu untuk jenis yang kedua yang dekat kotak warna oranye ini. Okey. Kalau Ana terangkan tadi pun Ana rasa antum dah faham.
Bila cakap yang tu maksudnya sifat. Okay, tengok semua perkataan pertama al-kalimah al-ula wal kalimah as-saniyah hunakal alif lam. Ada alif lam. Okay, semua sama. Ada alif lam. Okay, semua ikutlah. Jadi bimakna hadzal nau', okay, nau' yang ni, hadzal nau', okay, huwa at-tarkib at-tarkib an-na'ti. At-tarkib an-na'ti. Okay. Maksudnya ini adalah tarkib na'ti. Jadi inilah dia tarkib-tarkib yang kita dah belajar untuk topik 8. Ini adalah tarkib-tarkib dalam topik 8 yang mana Ana harap antum boleh ambil perhatian dari segi macam mana kita nak pronounce setiap tarakib ni dengan betul. Hamzah pronounce ni macam mana. Contoh Ain dengan Hamzah ni biasa orang akan tertukar. Bila Ana sebut a'dha'ul mujtama'i. Okay, jadi dekat sini kita kena jaga pronunciation kita dalam menyebut perkataan ataupun tarakib bahasa Arab. Okay, kemudian pastikan makna semua dapat dan sampai. Okay, bila Ana cakap a'dha'ul mujtama', okay, dalam kepala dah ingat dah. Oh, ini maksudnya a'dha'ul mujtama'. Okay, tak perlu kita nak limitkan pada gambar dalam buku teks sahaja. Pastikan kita dah dapat tahu. Okay, maksud-maksud ni lagi penting. Okay, maksud tu penting supaya kita tahulah. Okay, walaupun diberi dengan gambar yang bentuknya lain, tapi kita dapat detect. Oh, ini air sejuk. Kita tahu bahasa Arab dia apa. Al-ma' al-musallas. Oh, ni gambar air panas. Oh, kita dah tahu maksudnya al-ma' as-sakhinu. Okay, al-ma' as-sakhinu. Okay. Seterusnya kita tengok dekat latihan-latihan yang ada dekat setiap maharat. Ana takkan sentuh secara mendalam sebab Ana akan bagi dekat antum juga latihan tu. Okay. Okay, maharatul istima'. Okay, yang ni semua sama juga macam tadi. Perkataan-perkataan dia tak ada perkataan yang baru. Antum hanya menggunakan ataupun boleh refer balik dekat perkataan-perkataan yang ada pada muka surat yang lepas. Begitu juga dengan yang ni. Okay. Yang ni macam biasa latihan untuk antum tasnif. Okay. Sama ada itu adalah tarkib idhafi ataupun tarkib na'ti. Yang ni pun Ana akan bagi dekat latihan dekat live worksheet nanti. Dan okay, ini pun sama. Tiada perkataan yang baru. Semuanya perkataan yang dah kita belajar tadi. Okay. Okay. Cuma dekat dal ni, dia cuma hanya bagi nota lah dekat kita. Kalau musanna jadi macam mana, bila jamak jadi macam mana. Yang ni pun Ana rasa antum dah maklum tentang kalimah-kalimah, tentang isim-isim. Kalau isim tu mufrad, bentuknya macam mana, isim tu musanna, apa yang perlu ditambah. Dan kalau dia jamak dari segi muzakkar ataupun jamak muannas, apa yang perlu ditambah bagi isim tersebut. Yang ni pun Ana rasa antum dah maklum. Okay, jadi selepas ini Ana akan bagi live worksheet di Google Classroom. Antum tinggal buat je lah soalan tersebut. Boleh tengok buku teks dekat buku teks dia punya jawapan. Okay, Ana rasa itu sahaja untuk pelajaran kita hari ini. Syukran jazilan ala husni istima'ikum wa hudurikum wa intibahikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.